Okey, dalam eksperimen untuk kita menguji keseimbangan terma ni, ada satu eksperimen yang dijalankan lah seperti mana Rajah 4.1 ni. Jadi sekiranya bila mana kamu tengok dalam soalan fizik ke nanti keluar gambar Rajah ni, at least kamu tahulah bahawa dia adalah ujian ataupun eksperimen dijalankan untuk menguji keseimbangan terma. Jadi kamu tengoklah dia punya radas dia, dua buah kaki retot. Jadi untuk mereka yang tak tahu lagi lah kan, saya kena beritahu lah ni kaki retot dia akan pegang. Kegunaan dia akan memegang termometer ni. Kemudian dia ada satu beaker, dalam satu beaker, kemudian di luar ni ada beaker lebih besar. Ni beaker lebih besar kan. Dalam dia ada beaker yang lebih kecil. So dalam beaker kecil ini ada air panas. Manakala beaker yang besar ni di luar ni kat sini ada air paip. Okey, jadi ni beaker A, ni yang kecil tu beaker B. Kemudian kita ada kertas tisu, dia membaluti beaker yang besar. Kemudian dalam beaker B ni, beaker kecil ni dia letak air panas. Apa tujuannya? Okey, sebenarnya dia letak air panas ni, apa yang akan jadi adalah haba daripada air panas ni akan dipindahkan ke air paip ni. Jadi dalam masa yang sama mereka sedang ukur suhu yang air panas ni berapa, dan dia nak tengok suhu air yang berada di luar ni, yang dekat sini ni, berapa kenaikan dia. Sudah tentulah setelah beberapa minit, air di bahagian sini, di bahagian dalam beaker A ni akan meningkat suhunya. Lama-lama kamu akan dapati bahawa suhu di beaker B ni akan menyamai suhu di beaker A ni. Jadi inilah kita sebutkan bahawa haba tersebut telah berpindah. Haba tu telah dipindahkan daripada beaker A pergi ke beaker B. Dan pada selang masa tertentu mereka akan mengambil bacaan suhu termometer tu untuk melihat sejauh mana suhu tu berpindah, haba daripada air tu akan berpindah. Daripada beaker B dia akan dipindahkan ke beaker A. Okey, jadi bila mana kamu tengok eksperimen ni, apa yang kamu faham? Apa yang kamu nampak? Sebenarnya apa yang kita nampak ni ialah apa yang kita perhatikan. Okey, yang kita perhatikan ialah suhu di beaker A ni, di beaker A tu akan meningkat. Yang ni saya nampak ini. Ni dia air paip je. Dia bukan air panas, dia air paip. Tapi lama-lama kamu akan dapati yang ni dia akan meningkat dia punya suhunya. Jadi yang sebenarnya dua objek, iaitu kamu tengok beaker A dengan beaker B tu, iaitu dalam tu ada air panas dan air paip. Mereka sebenarnya bersentuhan secara terma. Dia bersentuhan secara terma. Ini gambaran yang dapat kita sampaikan lah dalam buku tu. Macam ni haba di tempat ni tempat sejuk, ni tempat panas kan. Haba ni akan berpindah, dia akan pergi ke tempat sejuk. Lama-lama dia akan jadi seimbang. Okey, kita tengok dia punya ayat dia. Untuk saya terangkan supaya kamu dapat faham lah. Apabila dua objek bersentuhan secara terma, suhu objek yang panas akan menurun. Manakala suhu objek yang sejuk akan meningkat sehingga suhu kedua-dua objek itu menjadi sama. Pemindahan bersih haba antara dua objek itu adalah sifar. Maksudnya mana dia telah berpindah tu sehinggalah dia seimbang. Jadi pemindahan tu akan menjadi sifar. Kedua-dua objek itu dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan terma. Jadi bila mana dia dah seimbang, pemindahan tu menjadi sifar. Dah tak ada lah pindahan sebab dia dah seimbang. Okey, Rajah 4.2 menerangkan pengaliran haba antara dua objek yang bersentuhan secara terma sehingga mencapai keseimbangan terma. Okey. Yang mana kamu tengok yang pada permulaannya, okey, yang ni di P ni panas, Q tu sejuk. Objek yang panas iaitu P bersentuhan secara terma dengan objek yang sejuk iaitu Q. Kadar pemindahan haba dari P ke Q adalah lebih tinggi daripada kadar pemindahan haba dari Q ke P. Jadi pemindahan haba ni daripada P ke Q ni lebih banyak berbanding Q ke P. Sebab apa? Q ni memang sejuk. Jadi dia tak banyak haba yang berpindah di sini.
walau bagaimanapun perpindahan itu tetap berlaku. Dia pemindahan tu tetap berlaku. Walaupun Q ni tak banyak haba, tapi dia berpindah. Dia berpindah pergi ke P, dan P juga akan berpindah ke Q. Disebabkan P ni dia lagi tinggi habanya, P ni lah akan lebih banyak perpindahannya haba tu ke Q. Terdapat pemindahan haba bersih P ke Q, maka suhu P menurun dan suhu Q meningkat. Jadi kamu akan dapat lebihan lah. Sudah tentulah P ni akan lebih banyak, lebih banyak berpindah dia punya habanya, daripada P ni akan lebih banyak berpindah ke Q. Jadi sebab itulah bila mana dia banyak berpindah, maka suhu di bahagian P ni akan menurun, manakala suhu di bahagian Q ni akan meningkat. Suhu P dan suhu Q menjadi sama bila dalam selang masa tertentu. Jadi suhu P dengan Q ni akan menjadi sama. Kadar pemindahan haba dari P ke Q adalah sama dengan kadar pemindahan haba Q ke P. Jadi bila mana P ke Q, kemudian Q ke P ni, dia punya kadar pemindahannya sudah pun sama. Pemindahan bersih haba antara P dengan Q adalah sifar, dan P dan Q berada dalam keadaan keseimbangan terma. Jadi kadarnya sudah sama. Bila kadar pemindahan tu dah sama, jadi kita panggil dia apa dia? Pemindahan tu adalah sifar lah. Dia punya kadar tu dah jadi sifar. Daripada keadaan ini, barulah dia berada dalam keadaan keseimbangan terma. Jadi apakah kegunaan keseimbangan terma ni dalam kehidupan seharian kita? Sebenarnya banyak. Kita biasanya menggunakan keseimbangan terma ni dalam kehidupan seharian kita, dan kita selalu kita gunakan lah. Contohnya untuk kita panaskan objek. Kita nak masak kek, nak panaskan kek. Jadi kita masukkan ke dalam oven. Jadi udara panas dalam oven, dalam ketuhar tu, dia akan bersentuhan dengan adunan kek. Jadi haba daripada udara panas tu akan mengalir masuk ke adunan kek. Jadi ini menyebabkan adunan kek tu dipanaskan sehingga masak. Ataupun termometer. Termometer ni kan diletakkan di lidah pesakit. Jadi berlaku sentuhan antara termometer tu dengan lidah pesakit tu. Jadi lidah tu dia ada haba, jadi haba tu dipindahkan kepada termometer, menyebabkan termometer memberikan bacaan. Begitu juga dengan apabila kamu nak sejukkan objek, kamu masukkan makanan atau apa-apa lah di dalam peti ais. Jadi udara sejuk dalam peti ais akan bersentuhan dengan makanan tersebut, dan berlakulah pemindahan haba di antara makanan kepada udara sejuk. Lama-lama udara sejuk tu akan menyejukkan makanan tersebut. Okey, minuman disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Ais menyerap haba dari minuman dan melebur. Cairan dari ais pula menyerap haba dari minuman sehingga tercapai keseimbangan terma. Jadi macam itulah yang mana kita gunakan keseimbangan terma ni dalam kehidupan harian kita lah. Okey, menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Okey, yang mana kamu tengok sebuah termometer yang tidak mempunyai skala boleh ditentu ukur menggunakan dua takat tetap suhu. Dua takat tetap bagi air suling yang digunakan ialah takat lebur ais, iaitu 0 darjah Celsius, dan takat didih air itu 100 darjah Celsius. Jadi sebentar nanti kita nak bincangkan mengenai satu eksperimen yang mana kita akan bincangkan agak panjang lebar. Sebab apa? Sebab ini kemungkinan kita takut masuk dalam soalan, takut kamu tak dapat nak jawab lah. Okey, pada hari ini kita nak tengok sikit aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian kita lah. Kenapa sesuatu bahan tu dipilih untuk membina rumah contohnya kan. Kenapa kayu dipilih kan. Okey, kalau kamu perhatikan di negara-negara beriklim yang sederhana macam kita lah,
menerima cahaya matahari, 12 jam malam, 12 jam siang kita menerima cahaya matahari. Sudah tentulah kawasan kita ni agak panas kan. Jadi mengapa kayu ni dipilih? Pertama sekali, kalau kamu tengok negara-negara di iklim khatulistiwa, mereka memilih kayu sebagai bahan binaan rumah kerana muatan haba tentu kayu adalah sangat tinggi. Jadi sudah tentulah mengambil masa yang lama untuk menyebabkan suhu kayu tu naik kan. Jadi bila mana ambil masa yang lama, jadi rumah tu akan jadi sejuklah sedikit. Tidaklah kalau macam rumah dibuat daripada besi kan. Besi macam mana? Besi dia kan muatan haba tentu dia rendah, jadi dia akan cepat panas. Bila mana muatan haba tentu dia rendah, dia akan cepat panas. Kalau muatan haba tentu dia tinggi, dia lambat nak panas kan. Jadi sebab itulah kayu ni dipilih kan untuk membina rumah-rumah tradisional. Okey, kemudian di kawasan sejuk pun sama juga. Rumah tradisional mereka diperbuat daripada kayu. Sebab apa? Sebab bila mana mereka membakar unggun api kan, jadi kayu ni akan menjadi satu penebat yang baik lah. Dia akan tebat kan, mengelakkan daripada haba yang mereka bakar kayu unggun api tu tidak keluar begitu sahajalah kan. Jadi haba tu akan terkumpul dalam rumah. Jadi sebab itulah antara sebabnya kenapa kayu ni dipilih dalam pembuatan rumah-rumah tradisional. Satu lagi, bila mana dia lambat panas, maka dalam keadaan cuaca panas, rumah tu tidak akan menjadi terlalu panas. Okey. Peralatan memasak, muatan haba tentu biasanya yang dipilih adalah muatan haba tentu yang rendah lah. Bila mana muatan haba tentu dia rendah, maka dia akan cepat panas. Suhu ataupun haba yang diperlukan untuk menaikkan dia 1 Celsius tu tidaklah tinggi mana diperlukan kan. Macam contohnya kuali, kamu tengok dia berbuat daripada besi lah kan, kuali logam. Bahan-bahan logam ni muatan haba tentu dia rendah, jadi dia akan mudah memanas dan kamu pun cepat memasak. Kamu bayangkan kalau muatan haba tentu tinggi, jadi sudah tentulah mengambil masa yang lama untuk dia panas dan lamalah untuk memanaskan minyak ni kan. Okey, begitu juga dengan periuk tanah. Muatan haba tentu dia tinggi muatan haba tentu dia tinggi. Sebab apa? Kenapa periuk tanah ni buat macam tu? Supaya makanan tu boleh simpan lama. Bila mana muatan haba tentu dia tinggi, dia nak turun suhu pun jadi tinggi juga, masa lama juga kan. Maksudnya dia simpan haba tu. Dia simpan haba tu, maka kan makanan tu boleh disimpankan dalam keadaan panas je kan. Ambil masa 6 jam barulah sejuk balik kan. Sebab tu dia boleh digunakan, jadi makanan akan sentiasa fresh lah kan, sentiasa panas kan. Okey, sistem radiator kereta, kamu tengok kan, mana dia ada sirip penyejuk, penutup atau radiator, dia lalu air kat sini, ada aliran udara, ada kipas, ada pam. Apa tujuannya sebenarnya? Okey, pembakaran bahan api dalam enjin kereta menghasilkan kuantiti haba yang besar. Haba ini perlu dibebaskan untuk mengelakkan enjin menjadi terlalu panas sebenarnya. Jadi bila mana enjin tu maksudnya dia dah lama buka, lama-lama dia akan jadi panas. Jadi dia perlukan air untuk apa? Untuk sejukkan balik kepanasan enjin tu. Bila mana enjin terlalu panas, kereta boleh meletup. Jadi dia perlukan air untuk supaya enjin tu disejukkan. Satu sistem untuk menyejukkan menyejukkan enjin kereta tu. Jadi kamu tengok ni macam radiator digunakan untuk apa? Dalam radiator tu ada air kan. Dalam radiator tu ada air. Jadi air ni dia punya muatan haba tentu yang tinggi, yang mana dia digunakan sebagai ejen penyejuk. Okey, pam akan mengepam air ke blok enjin. Okey, pam tu dia akan pam ni dia akan pergi, dia akan bawa air ni pergi ke blok enjin. Lepas tu air akan mengalir melalui blok enjin untuk serap haba yang terhasil. Kemudian
air panas akan mengalir ke radiator. Okey, dia akan pergi ke radiator. Bila mana dia pergi ke radiator, ada aliran udara ni, dia akan sejukkan air tu, kan. Ada udara sejuk akan menyejukkan air yang sudah panas tu. Kemudian dia patah balik masuk dalam block engine, kan. Jadi yang dah panas tu akan pergi ke radiator. Dia macam tu. Jadi kamu tahulah bahawa dalam kereta ni, apa tujuan kita pakai air tu? Sebenarnya air ni dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Jadi muatan haba tentu yang tinggi, dia sesuailah digunakan sebagai ejen penyejuk enjin kereta. Okey, kita pergi lagi kepada muatan haba tentu, kegunaannya. Okey, selain daripada itu, ia juga digunakan, maksudnya mengenai haba tentu, muatan haba tentu ni, kita gunakan dia dalam pembuatan lapisan luar kapsul angkasa. Kapsul angkasa ni bila mana dia nak patah balik ke bumi, dia akan melalui atmosfera, kan? Bila mana dia melalui atmosfera, dia akan bergesil dengan atmosfera lah. Bila mana berlaku geseran tu, maka apa yang terjadi? Meningkatlah suhu, meningkatlah suhu kapal angkasa tu sampai dia boleh terbakar. Jadi bila mana dia nak lalu tu, dia bergeser tu sampai terbakar. Jadi apa kamu rasa? Dia perlukan muatan haba tentu yang tinggi. Bila mana tinggi, jadi dia ambil masa untuk lapisan luar tu untuk terbakar, ataupun untuk dia panas, kan. Kalau digunakan muatan haba tentu rendah, mesti meletup lah. Setakat pakai besi je, adalah muatan haba tentu besi ni rendah. Jadi dia perlukan lapisan luar tu perlukan bahan yang muatan haba tentu dia rendah, tinggi, supaya ambil masa yang lama dan juga haba yang tinggi untuk meningkatkan suhu tu naik ke 1 darjah Celsius. Okey. So daripada situlah kita dapat tahulah, kan, daripada pengetahuan muatan haba tentulah kita dapat membina lapisan luar kapsul angkasa ni. Kita tahu dia perlukan muatan haba tentu yang tinggi. Okey, penghasilan bahan-bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Okey, kamu tengoklah contohnya bangunan sekarang ni, contohnya bangunan berlian. Kat mana ni? Dekat Suruhanjaya Tenaga. Dibina dengan bumbung konkrit bertebat, iaitu bumbung dilengkapi dengan penebat menggunakan papan styrofoam. Jadi apa styrofoam ni? Kamu tahulah, kan, dia memerlukan muatan haba tentu yang tinggi. Kalau muatan haba tentu tinggi, kita tahu sudah tentulah haba yang banyak diperlukan untuk memanaskan dia, kan. Jadi bila mana dia kena cahaya matahari tu, setakat haba yang pukul 12 punya haba, kan, dia tak menyebabkan bangunan tu tinggi panas. Sebab apa? Sebab muatan haba tentu dia tu styrofoam tu tinggi, kan. Jadi keseluruhan bangunan akan jadi sejuk je, kan. Tidaklah panas, kan, sampai perlukan banyak aircon pasang, kan. Okey. Peralatan memasak. Saya rasa tadi kita dah bincang dah pasal peralatan memasak ni, kan. Buat badan periuk diperbuat daripada aluminium. Okey, aluminium ni muatan haba tentu dia rendah, kan. Bila mana rendah, kita tahu haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu dia rendah lah, kan. Dia nak naikkan jadi naik kepada 1 Celsius tu, haba yang diperlukan tak banyak, rendah, sekejap saja kamu boleh nak masak tu, sekejap je. Sebab apa? Periuk kamu tu cepat panas, jadi makanan cepat masak, kan. Tapi apa dibuat pada pemegang dia? Pemegang ni diperbuat daripada plastik. Jadi muatan haba tentu dia tinggi. Suhu yang banyak diperlukan, ataupun haba yang banyak diperlukan untuk menaikkan suhu dia 1 Celsius. Jadi walaupun lama kamu pakai, dia masih lagi sejuk. Okey, semasa ais melebur, ais tu dia melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran. Dia serap haba pendam pelakuran. Apa yang jadi ialah menyebabkan perubahan fasa ais tu, dia berubah daripada pepejal kepada cecair. Daripada dia ni pepejal tu, kan, dia punya zarah-zarah dia tu berdekatan antara satu sama lain. Dia serap haba pendam pelakuran, menyebabkan
molekul-molekulnya akan berubah, kan? Berubah berjarak antara satu sama lain menjadi cecair. Okey. Dari segi semasa air mendidih pula, molekul air menyerap haba pendam pengawapan. Okey, jadi pada masa ini air itu diserap haba pendam juga. Haba pendam pengawapan menyebabkan perubahan fasa air ni daripada cecair dia jadi gas. Dia jadi gas. Kemudian semasa wap air terkondensasi. Dia kondensasi, molekul wap air membebaskan haba pendam pengawapan menyebabkan perubahan fasa wap air daripada gas dia jadi balik kepada cecair. Okey, jadi melalui proses-proses ini kita dapat gunakanlah. Okey, kamu tengok penyerapan haba pendam semasa peleburan. Penyerapan haba pendam semasa peleburan dan penyejatan boleh digunakan untuk memberikan kesan penyejukkan. Biasanya kita guna kat mana? Nanti kamu akan tengoklah. Okey, haba pendam yang dibebaskan semasa kondensasi pula boleh digunakan untuk tujuan pemanasan. Okey, biasanya dalam sistem penyejukan dalam peti ais kamu tengok. Dalam kita tengok dalam peti ais, apa yang jadi ialah ejen, kalau kita tengok persatu. Okey, mula-mula pemampat memampatkan ejen penyejuk gas untuk menambahkan tekanan dan suhu. Okey, dia mampatkan gas ni untuk menambahkan tekanan dan suhu dia. Lepas tu dia pergi ke tempat sini, kondenser ni apa dia buat? Di dalam kondenser, ejen penyejuk gas membebaskan haba pendam semasa proses kondensasi. Jadi disebabkan oleh proses kondensasi itu, gas bertukar menjadi cecair, kan? Lepas tu disebabkan oleh proses haba pendam tu. Okey, jadi kita pergi ke seterusnya lah, yang mana kamu tengok sini. Okey, semasa ais melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran menyebabkan perubahan fasa ais daripada pepejal dia jadi cecair. Jadi pada masa ni haba pendam pelakuran lah diserap. Diserap, memang dia diserap, dia berubah daripada pepejal menjadi cecair. Okey, semasa air itu mendidih. Okey, air mendidih, molekul air menyerap haba pendam pengawapan, menyebabkan fasa air dia bertukar cecair kepada gas. Ini semasa air mendidih, dia serap haba pendam pengawapan. Okey, semasa air ni, wap air tu pula, masa gas dia jadi gas, dia terkondensasi, molekul wap air membebaskan. Okey, dia bebaskan pula haba pendam pengawapan. Patah balik. Tadi yang ni untuk didih dia serap. Untuk kondensasi dia lepaskan haba pendam pengawapan menyebabkan perubahan fasa wap air daripada gas kepada cecair. Jadi apa yang kita dapat buat dengan haba pendam peleburan dan penyejatan ni, kan? Semasa berlakunya peleburan penyejatan ni, apa kita boleh buat? Dia boleh memberikan kesan penyejukkan, kan? Kamu tengok sini dalam graf ni, graf yang kita tengok tadi, kan? Yang mana gas dia berubah kepada cecair. Gas ni nak berubah kepada cecair. Apa yang dia buat ialah haba ni dibebaskan. Bila mana haba dibebaskan, menyebabkan kesan penyejukkan, kan? Bahan tu menjadi lebih sejuk, kan? Bila mana haba pendam tu dilepaskan, kan? Jadi konsep inilah yang digunakan di dalam peti sejuk. Di dalam peti sejuk. Okey, sistem penyejukan dalam peti sejuk. Kamu tengok ni, Okey, peti sejuk menggunakan kesan penyejukan daripada penyejatan cecair. Bila mana cecair tu disejatkan, kan? Kesan penyejatan tu menyebabkan haba yang daripada air tu akan dilepaskan. Seperti mana kamu tengok dalam graf tadi lah, kan? Graf tu menunjukkan bahawa suhu tu makin menurun, kan? Bila mana haba pendam tu dilepaskan. Haba pendam yang terdapat dalam cecair itulah. Okey, semasa peredaran ejen penyejuk, sistem penyejukan haba diserap daripada bahagian dalam peti sejuk. Kemudian haba dibebaskan ke persekitaran luar. Nampak tak? Di sini
haba tu telah diserap, tapi di sini dia bebaskan haba tu, kan. Okey, kita tengok satu-satu. Pada mulanya apa yang berlaku? Pemampat ni dia mampatkan ejen penyejuk daripada gas, kan. Dia bertukar penyejuk untuk menambah tekanan dan suhunya. Kemudian dia akan naik. Di sini dia ada gas. Ini ada gas. Dia sampai sini berlakunya penyejatan. Sini berlakunya kondensasi. Yang mana bila mana berlakunya kondensasi ni, iaitu gas tu dia berubah menjadi cecair, kan. Dalam kondensasi, ejen penyejuk gas tu membebaskan haba pendam semasa proses kondensasi. Pada masa sini gas ni dah berubah menjadi cecair, sama macam yang ni, yang kamu tengok ni. Dia punya kesan dia sama. Ni gas ni dia berubah menjadi cecair. Kamu tengok suhu dia naik ke turun? Suhu dia turun, kan. Samalah itu yang berlaku semasa kondensasi. Pada masa ini gas telah diubah menjadi cecair. Jadi suhu tu itu haba pendam tu dilepaskan. Jadi suhu dia menurun. Okey, bila suhu dah menurun, dia dipam lagi pergi masuk ke mana? Pergi masuk ke dalam tempat ni, tempat peti sejuk ni, di bahagian dalam peti sejuk ni. Okey, ejen penyejuk cecair, dia dah jadi cecair, mengalir melalui injak pengembang, dia masuk sini. Kemudian apa jadi ni dalam peti sejuk tu? Okey, dalam penyejat ejen penyejuk cecair menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk. Jadi dia serap haba kat sini, dia serap haba sini, sebab dia sendiri tu sejuk, dia sendiri dah sejuk disebabkan oleh proses ni. Haba pendam tu dilepaskan, dia dah jadi sejuk, dia sampai sini, dia serap haba yang panas kat sini, dia serap. Kemudian dia bawa cecair tu akan dibawa keluar balik, kan. Dia bawa keluar. Okey, ejen penyejuk gas mengalir keluar daripada penyejat ke pemampat. Di sini dia dalam bentuk cecair, dia pergi ke sini, dia jadi pula gas, kan. Tujuan pemampat ni dia akan jadikan cecair tu dalam bentuk gas. Bila mana dah jadi gas, dia dipam balik. Dia berpusing-pusing. Sampai ke sini dia akan dikondensasikan. Bila mana dikondensasikan menyebabkan suhu cecair ni, gas ni menjadi cecair, kan. Dia menyebabkan haba pendam tu ditarik keluar. Jadi dia jadi sejuk balik. Sejuk balik, dia pam balik masuk dalam peti sejuk ni. Macam inilah proses tu berlaku dan menyebabkan dalam peti sejuk ni menjadi sejuk. Okey, bagaimana pula dengan penyejatan peluh? Okey, penyejatan ni kamu tengok, kan, cecair menjadi gas. Cecair tu dia jadi gas. Apa yang berlaku sebenarnya? Cecair tu, iaitu peluh kamu tu, dia telah menyerap haba pendam daripada badan kamu. Daripada badan kamu, dan dia bertukar menjadi gas. Dia naik ke atas lah, ke udara lah. Okey, kita akan berpeluh pada hari yang panas atau semasa melakukan kerja yang berat. Apabila peluh itu tersejat, haba akan diserap daripada badan, kan. Hal ini membawa kesan penyejukan kepada badan. Kadar penyejatan boleh meningkat dengan adanya aliran udara. Okey, kita ada sedikit aktiviti sinilah untuk kamu ni faham, apa itu kesan penyejatan dalam menurunkan suhu badan. Itu kamu pergi ambil air dekat sinki, basuh tangan kamu. Lepas tu, satu kamu basahkan, satu kamu tak basahkan. Cuba kamu letakkan depan kipas. Kamu tengok manakah satu yang lebih sejuk tangan kamu. Sudah tentulah tangan kamu yang dicelup air. Sebab apa? Tangan kamu yang dicelup air tu, proses penyejatan telah berlaku. Yang mana air tu yang daripada tangan kamu telah berubah menjadi gas dan dia terlepas ke udara. Sebelum dia terlepas ke udara, dia telah menyerap haba pendam daripada badan kamu, menyebabkan kesan penyejukan pada tangan kamu itulah. Okey, jadi itulah kegunaan haba pendam. Dan kita pergi pula lah kepada soalan, kan. Jadi saya minta sangat kamu sebenarnya dalam fizik ni dia kena banyakkan membuat soalan. Dan bila mana kamu baca soalan, kamu dapat tangkap apa yang dia nak
apa yang dah ada. Kamu tengok rumus, contoh satu rumus yang dia bagi sini. Okey. Rumus yang dia bagi sini. Kamu tahu jisim dia dah ada. Ini tenaga dia dah ada. Masa dia bagi 120 minit. Jadi daripada sini kamu dapat tengoklah apakah rumus yang diperlukan. Yang mana kita tengok dalam buku teks kamu ni, nak kira haba pendam pelakuran ais dengan menggunakan rumus apa? Ni rumus dia. Kan? Jadi bila mana kamu tahu sesuatu rumus, barulah kamu boleh menjawab sesuatu soalan. Dan bila mana dia bagi kamu rumus, kamu kena tahu apa maklumat yang dah ada. Bila maklumat tu dah ada, kamu masukkan dalam rumus tu, barulah kamu akan dapat jawapannya. Sebenarnya mudah sahaja. Ini kita nak belajar sedikit demi sedikit macam mana cara nak jawab soalan.